Assalamualaikum, what's up guys? Selamat petang. So seperti biasa hari ni korang bersama langsung dengan Kak Lulu di Cerita Jendela lah. So hari ni kita nak borak-borak santai je. Kita tak nak cerita pasal ni. Kita nak share-share cerita-cerita untuk hujung-hujung bulan 9 ni. Penghujung-penghujung bulan 9 ni kan. Kita tak nak terlalu orang kata menekankan sesuatu aspek. So kita borak-borak santai je, sembang-sembang santai, kita kongsi-kongsi tip kan. Sekurang-kurangnya bila kita berkongsi cerita, kita berkongsi tips-tips yang Kak Lulu bagi dengan korang ni, mungkin ada kala, ada ketikanya benda tu sebenarnya terjadi dalam diri kita, ada dekat dalam diri kita, ataupun apa-apa tips yang Kak Lulu bagi tahu dekat korang tu, sebenarnya korang pun merasakan benda yang sama. Korang pun melalui benda yang sama, tapi tak tahu macam mana cara nak buat ke apa benda semua kan. So sekurang-kurangnya bila Kak Lulu share dengan korang, Kak Lulu cerita dengan korang, Kak Lulu pun sebenarnya ambil serba sedikit ni daripada Google, daripada cerita-cerita kisah teladan ke apa kan. So Kak Lulu pun ambil daripada situ. Kak Lulu ni pun Kak Lulu share dengan korang. Korang cerita, oh Kak Lulu pun dapat satu tips. Kadang-kadang kita bila kita share, kita dapat satu tips. Kadang-kadang bila kita cerita, kita dapat sambil kita bagi tahu dekat orang tu, oh macam ni. Okey, oh macam ni cara kita nak tangani. Oh macam ni cara kita nak hadapi. Oh macam ni cara kita nak ni. Contohnya macam Kak Lulu share dengan korang hari tu berkenaan dengan 30 kata semangat. So bila ada 30 kata semangat tu, sambil Kak Lulu baca bagi tahu dekat korang, Kak Lulu pun macam bersemangat. Oh bersemangat kan. Walaupun ada kala dan ada ketikanya kita sebenarnya down. Kita sebagai manusia selalunya down. Tak pernah macam tak adanya orang yang atas kat dunia ni sentiasa bergembira, sentiasa ni. Tak ada masa, ada ketika, ada waktu, ada saatnya kita akan rasa down, ada saatnya kita perlu menangis, ada saatnya kita perlu bersukaria, ada saatnya kita perlu berhappy ceria kan. Okay. So bila Kak Lulu share dengan korang, Kak Lulu dapat semangat, kata-kata semangat dengan korang pun mungkin masa Kak Lulu tengah bercerita tu ada yang antaranya korang tengah down, korang pun bersemangat kan dengan kata-kata semangat daripada Kak Lulu yang Kak Lulu cerita dengan korang. Lepas tu semalam kita share berkenaan dengan hari Jumaat, keistimewaan hari Jumaat. Dapat tahu, selalunya orang tahu hari Jumaat adalah hari, selalunya pagi-pagi dekat FB kalau hari Jumaat penuh dekat wall tu, Assalamualaikum, salam Jumaat penghulu segala hari. Ataupun orang selalu cakap Assalamualaikum, salam Jumaat penghulu segala hari. So orang tahu Jumaat adalah penghulu segala hari. Lepas tu orang tahu hari Jumaat adalah orang pergi sembahyang Jumaat untuk lelaki. Tapi sebenarnya ada 15 keistimewaan dan keutamaan hari Jumaat semalam. Okey, so hari ni mungkin ini adalah motivasi sedikit ataupun omong-omong kosong. Okay, so hari ni kita nak bercerita tentang musibah cemburu keterlaluan. Okay, sebab kadang-kadang bila kita cemburu keterlaluan ni pun kadang-kadang menyusahkan kita, menyusahkan orang yang kita cemburu dan menyusahkan orang yang ada dekat sekeliling kita. Okay, so musibah cemburu keterlaluan ni, sebab sifat cemburu tu memang semua ada, dalam diri semua ada. Tapi macam mana cara kita nak mengatasi sifat cemburu tu? Okay, so hari ni kalau nak kupaskan sikit berkenaan dengan musibah cemburu keterlaluan. Okey, di mana cemburu dan marah adalah dua perasaan yang berada di dalam hati setiap manusia. So dekat hati kita ni semua ada perasaan cemburu. Cemburu dengan rakan sekerja, cemburu dengan orang ni, cemburu dengan orang tu, tak puas hati dengan orang ni, tak puas hati dengan orang tu, kan, tak suka ni, tak suka tu. So itu memang normal. Okay, so apa yang menjadi isu ialah bagaimana cara kita nak menghadapi dan mengatasi perasaan negatif yang terbit dalam hati manusia. Sebab itu adalah perasaan yang negatif tau. Sebab bila cemburu ni kadang-kadang menyusahkan orang yang kita cemburu tu, orang yang ada kat sekeliling kita dan orang yang ada di sekeliling kita pun jadi masalah. So memang menjadi fitrah dalam hidup manusia menghadapi kedua-dua perasaan inilah, iaitu sama ada orang berasa cemburu dan marah dengan kita ataupun kita yang berasa cemburu dan marah terhadap orang lain. So perasaan cemburu ni timbul daripada rasa cinta ataupun rindu seseorang itu kepada orang lain lah. Okey, sebaliknya bagi seseorang yang tidak mempunyai rasa cinta, perkataan cemburu langsung tak timbul dalam diri dia. So begini juga dengan pernikahan di antara suami dan isteri, tidak akan wujud kebahagiaan dalam kehidupan mereka sekiranya tidak wujud rasa cinta dan sayang antara kedua-duanya. Okey, ada orang tu dia tak kisah pun, tak ada perasaan cemburu. Ada orang tu ada rasa cemburu tapi sikit je. Ada orang tu cemburu yang terlampau-lampau sangat cemburu. So itu jadi masalah.
Sebab dia takut harta dia diambil orang. Okey. Ustaz Muhammad Fahmi mengibaratkan seorang yang cemburu itu adalah seperti orang yang mempunyai harta dan berasa takut hartanya diambil orang. Okey, oleh sebab itu harta itu akan dijaga dengan baik supaya sentiasa selamat berada dalam genggaman dia. Okey, begitulah juga dengan seorang yang berasa cemburu terhadap orang lain yang mungkin akan merampas haknya, sama ada pasangan, harta ataupun masa dan sebagainya. Itu selalu terjadi. Orang selalu rasa macam kita nak rampas pasangan dia, tapi sebenarnya orang tak heran pun dengan pasangan kau. Itu selalu terjadilah. Sebab dia rasa insecure, dia rasa diri dia macam dia ni nak rampas macam itulah. Okey. So yang seterusnya, perasaan cemburu bermula daripada perasaan bimbang di dalam hati seseorang terhadap haknya yang berkemungkinan besar tidak tertunai. Okey, so perasaan cemburu di dalam hati juga adalah salah satu cara Allah Subhanahu Wa Taala mendidik hamba-Nya mengingati bahawa setiap nikmat yang dikurniakan di dunia ini adalah sementara sahaja. Okey, dan bila-bila masa je Allah berhak untuk mengambil semula. Okey, kebiasaannya apabila perasaan cemburu timbul di dalam hati, kita cenderung untuk menyalahkan orang lain atau persekitaran berbanding melihat musibah daripada diri kita sendiri. Okey, so cemburu berlebihan ni yang akan menyebabkan musibah lah, kerananya perasaan cemburu di dalam hati manusia adalah fitrah. Okey, namun cemburu yang berlebihan dan tidak berasas boleh mendatangkan musibah. Okey, sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, rasa cemburu ada yang disukai Allah dan ada pula yang tidak disukainya. Di mana kecemburuan yang disukai Allah adalah yang disertakan alasan yang benar, sedangkan yang dibenci adalah yang tidak disertakan alasan yang benar, iaitu cemburu buta. Okey, cemburu buta. So perasaan cemburu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah cemburu yang berlebihan ataupun cemburu buta dan membawa kepada tomahan, iaitu menyebabkan keraguan dan buruk sangka sehingga akhirnya membawa kepada hasad dengki. Okey, so cemburu buta boleh mendatangkan kesan besarlah dalam kehidupan seorang yang akhirnya boleh memutuskan hubungan sesama manusia. Okey, tak kiralah suami isteri, keluarga, persahabatan dan juga mengakibatkan kes jenayah. Okey, kisah Imam Sibawih boleh dijadikan teladan di mana beliau seorang yang sangat mencintai ilmu dan menghabiskan masa menulis kitab hingga akhirnya menimbulkan rasa cemburu di dalam hati isterinya dengan merasakan dirinya tidak dipedulikan. Jadi pada satu hari, isterinya membakar kitab yang sedang diusahakan beliau. Namun Imam Sibawih tidak berasa marah, malah menulis semula kitab itu sehingga menjadi 5 jilid dan menjadi rujukan sehingga kini. Nampak manusia ni kadang-kadang dengan buku pun jadi masalah juga. Dengan buku pun rasa cemburu. Itu sifat yang orang kata cemburu yang membawa musibah lah. Dengan buku pun dia cemburu. Pasangan dia duk baca buku pun cemburu. Itu pun jadi masalah. So perasaan cemburu yang berlaku disebabkan dunia adalah sia-sia, kerana dunia ini sendiri adalah sementara, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah ayat 24 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu dan isteri atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bina atas kerugiannya dan harta benda yang kamu usahakan dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, berjihad jalannya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Okay. Itu bahayanya lah bila kita terlampau mengikut perasaan. So bagaimana cara kita nak atasi supaya perasaan cemburu tu tak ada, ataupun bagaimana supaya kita tidak berasa cemburu? Okay. Okey, untuk cemburu itu hanya tidak wujud jika anda benar-benar ingin menjadikan kehidupan anda lebih baik. Anda perlu bersabar dan belajar bagaimana untuk tidak cemburu dengan cara yang lama. Okey, so yang pertama, cara untuk tangani supaya diri tu tidak cemburu. Betul. Tinisam Rohaida Aida. Cemburu membawa musibah. Astaghfirullahalazim. Ya, cemburu memang membawa musibah kalau kita tak betul-betul. Sebab cemburu tu akan menyusahkan orang yang kita cemburu. Lepas tu menyusahkan orang di sekeliling kita dan menyusahkan banyak pihak sebenarnya. Sebab kadang-kadang cemburu ni macam kita cemburu dengan orang tu, tapi nanti menyebabkan jadi susah lah. Jadi susah sebab
Contohnya macam contoh Kak Lulu bagi contoh, ada orang cemburu dengan Kak Lulu, lepas tu dia jadi menyusahkan. Menyusahkan Kak Lulu lah, sebab kenapa pula nak bercemburu dengan aku ke apa kan. So cemburu tu kadang-kadang membawa musibah. Astaghfirullahalazim. So hari ni Tin Isam kita share sama-sama bagaimana cara supaya kita tidak cemburu. Okey? Okey, yang pertama, tentukan isu yang lebih mendalam. Okey, isu yang lebih mendalam tu maksudnya kerana ada isu yang lebih mendalam di sini, di mana kecemburuan tidak hanya tumbuh dari mana-mana, dia boleh menjadi keturunan, tetapi itu kebiasaannya kerana isu yang lebih mendalam lah. Biasanya tidak selamat lah. Sebab kita nampak macam cemburu tu sebenarnya biasa, tapi sebenarnya cemburu ni membawa ke masalah juga. Sebab ada kisah-kisah kadang-kadang cemburu tu boleh menyebabkan kita berbalah, berbalah sesama kita. Lepas tu ada juga yang sanggup membunuh. Sebab macam Kak Lulu cakap tadi lah, cemburu ni boleh membawa pada jenayah. Okay, sebab dia dah masuk dalam hati kita. Okay, dalam hati kita. So hati kita ni, diri kita ni dipegang oleh hati dan juga akal fikiran kita. Bila dia samalah antara dua kan. So bila hati ni tu yang jadi membawa masalah. Okay, so yang kedua, untuk kita rasa bagaimana tidak cemburu tu, kita bekerja membina keyakinan. Okay, di mana oleh kerana banyak kecemburuan berpunca daripada ketidakaman, sudah tiba masanya untuk memulakan atau membina kejayaan anda. Okay, anda perlu merasa hebat tentang diri anda jika anda mahu berhenti menjadi cemburu sepanjang masa. Okey, langkah pertama untuk belajar bagaimana untuk tidak cemburu adalah untuk mengetahui bagaimana anda boleh merasa hebat tentang diri anda. Tekan gym, dapatkan sedikit bantuan daripada rakan-rakan, menyedari semua sifat yang luar biasa yang anda tawarkan, mendapat keyakinan pasti akan mengurangkan raksasa yang menderita di dalam diri anda. Rupanya cemburu ni bahaya juga. Kan? Sebab cemburu ni dia dalam hati kita. So dia memakan diri kita sendiri tanpa kita sedar. Okay kan, kita dah dapat satu, korang yang sama-sama dengar dengan Kak Lulu, kita dah dapat satu ilmu kan, dah dapat satu pengetahuan. Kak Lulu pun dapat pengetahuan juga, oh cemburu ni bahaya. Tapi Kak Lulu tak kuat cemburu, Kak Lulu jarang nak bercemburu ni. Kalau Kak Lulu cemburu, Kak Lulu cakap aku tak suka macam tu kan, cakap depan-depan. Okay, so yang ketiga, untuk cara kita tidak berasa cemburu ni, kita amalkan gembira untuk orang lain. Okay, amalkan gembira untuk orang lain, di mana kecemburuan ni adalah satu emosi toksik tau. Toksik yang akan membuat anda berfikir secara negatif je tentang semua orang. So salah satu cara untuk menghilangkan perasaan itu adalah untuk menjadi bahagia bagi orang lain. Okey, sekiranya orang lain mempunyai sesuatu yang anda mahu, fikirkan betapa kerasnya mereka bekerja di sana dan menghargai itu. Okey, ingatlah, untuk bahagia bagi orang-orang yang beruntung dan mempunyai banyak perkara, banyak masa, kita melihat seseorang yang mempunyai banyak perkara hebat dan berfikir betapa bertuahnya mereka. Sejujurnya, mereka mungkin bekerja keras untuk mendapat apa yang mereka lakukan dan sebenarnya boleh memberi inspirasi. So yang ni sangat penting lah, nombor 3 ni. So bila perasaan cemburu ni sebenarnya membawa musibah pada diri kita, pada orang yang kita cemburu tu dan pada orang lain. Bila kita terasa orang tu macam bahaya untuk kita, tapi sebenarnya tanpa kita sedar, orang tu berusaha membazirkan banyak masa, membazirkan tenaga, apa benda semua, tapi tak dihargai sebabnya kita rasa cemburu kita tu dah terlebih melampau sampai kita tak nampak orang tu punya keistimewaan atau apa sebabkan cemburu kita tu. So amalkan gembira untuk orang lain. Bila kita rasa cemburu dengan orang tu, kita tak nampak dah kebaikan dia, kita nampak buruk dia je, nampak macam orang ni tak boleh bertahan lama ni, jangan dibiarkan dia berlama-lama, nanti jadi masalah. Sebenarnya tu orang tu elok, bahagia, tak ada masalah pun, kau yang bermasalah. So daripada situ, amalkan gembira untuk orang lain. Okay, ingatlah, untuk bahagia bagi orang-orang yang beruntung dan mempunyai banyak perkara, banyak masa, kita melihat seseorang yang mempunyai perkara yang hebat lah, di mana bertuahnya mereka. Sejujurnya mereka mungkin bekerja keras untuk mendapatkan apa yang mereka lakukan dan yang sebenarnya boleh memberi inspirasi. Tapi disebabkan rasa cemburu kita tu, kita dah rasa orang tu macam negatif dalam diri kita. So yang keempat, elakkan berada di sekitar orang-orang yang membuat anda cemburu.
Okey, adakah ada orang tertentu yang membuatkan anda cemburu? Sekiranya demikian, jelaskan. Okey, belajar bagaimana tidak cemburu boleh menjadi sangat susah jika seseorang yang membuatkan anda berasa seperti itu sentiasa di sekeliling anda. Okey, menghilangkannya dan fokus pada membaiki diri dan harga diri anda. Dengan cara itu, apabila anda berada di sekelilingnya lagi, anda akan dapat mengendalikan tingkah laku anda yang cemburu. So, anda adalah orang yang kuat cemburu, tapi orang tu tak ada jadi masalah pun dekat anda. So, anda tak payahlah mengacau hidup dia. Macam tu maksud dia, mengacau hidup dia. Anda kena positifkan diri anda, anda kena ni, anda kena tu, supaya bila anda berada dengan orang tu, anda dah tak rasa apa-apa dah. Padahal orang tu tak kacau pun hidup anda, tapi disebabkan perasaan cemburu anda tu, anda tak boleh nampak dia ada kat depan mata anda. Lepas tu, anda pula rasa tak selesa. So, anda kena positifkan diri anda, fikir, positifkan diri, elakkan berada di sekitar membuatkan orang tu cemburu. Maksudnya, anda lari seketika, positifkan diri supaya bila anda berada dengan orang tu, anda dah tak rasa apa-apa dah. Sebab sifat cemburu ni musibah pada diri anda dan pada diri orang yang anda cemburu tu dan orang lain. So, yang kelima, berhenti membandingkan diri anda dengan kehidupan orang lain. Okey, di mana sesuatu yang banyak kita lakukan terlalu sering duduk dan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Okey, kita tidak tahu apa yang berlaku dalam hidup mereka. So, kita tidak tahu apa yang diperlukan untuk mendapatkannya. Okey, kecemburuan tu mungkin benar-benar salah lah. Sebab kadang-kadang ia membantu untuk duduk dan menghentikan perbandingan. So, jangan fikir bagaimana kehidupan anda begitu berbeza. Okey, janganlah kau rasa cemburu tu sebabnya tengok macam dia ni bahagia je, hidup dia bahagia je, dia update status dia bahagia je. Tak ada orang yang update di media sosial kehidupan dia tak ceria. Tak ada orang yang update di media sosial kehidupan dia tak sempurna. Macam Kak Lulu. Kak Lulu selalu update dekat FB Kak Lulu, cara Kak Lulu nak membahagiakan diri Kak Lulu. Kak Lulu pergi shopping sini, Kak Lulu pergi beli sini, Kak Lulu pergi beli sana. Tapi ramai yang rasa macam mewahnya hidup dia, bahagianya hidup dia. Ni yang semua. Itu orang cemburu dengan kita. Tapi kita buat benda tu sebab kita nak bahagiakan diri kita. Itu cara kita membahagiakan diri kita. Maksud Kak Lulu, itu cara Kak Lulu untuk memotivasikan diri Kak Lulu. Tapi orang cemburu tengok kebahagiaan kita. Sebenarnya senang hidup kat dunia ni. Perasaan cemburu tu memang wujud dalam semua diri orang, semua manusia kan. So, yang seterusnya, yang keenam, belajar untuk menghargai apa yang kita ada. Okey, sebab tadi kita dah bandingkan diri kita dengan orang. So, kita kena belajar untuk menghargai apa yang kita ada. Kerana ramai ada di antara kita melihat kehidupan kita dan berfikir tentang semua perkara yang kita tidak punyai. Okey, kami melihat mana kita melihat apa yang orang lain mempunyai dan kemudian cemburu bahawa kita tidak mempunyai itu. Berhenti sebentar untuk memikirkan semua yang anda ada. Okey, belajar menghargai orang di sekeliling anda dan perkara-perkara hebat dalam hidup anda. Kerana saya dapat menjamin anda, ia boleh menjadi lebih buruk lagi. So, bersyukurlah. Tingkah laku tu akan membantu mengambilkan tempat kecemburuan. Okey. So, belajar menghargai apa yang kita ada. Contoh, kita dah ada suami, kita dah ada anak, kita dah ada isteri, kita dah ada keluarga, kita dah ada semua, everything. So, hargai apa yang kita ada tu. Bila sifat cemburu tu yang kita rasa pasangan kita ada orang lain, anak-anak kita tak sayang kita, family kita tak sayang kita. So, kita kena hargai apa yang kita ada ni. Okey, hargai. Jangan terlalu melayan perasaan cemburu tu sebab dia akan menjadi musibah. Okey, yang ketujuh, membina kepercayaan dalam diri kita sendiri. Kita percaya diri kita, kita percaya orang kita di sekeliling kita percaya. Kadang-kadang orang selalu cakap, tak boleh nak percaya sangat. Tak boleh percaya 100. Jangan percaya 100%, percaya 50-50. Tapi, janganlah melampaui batas untuk kita punya rasa cemburu tu. Sebabnya, bila kita melampaui batas rasa cemburu tu, menyusahkan banyak pihak. Okey, so membina kepercayaan ni di mana ia amat penting jika anda mengalami perasaan cemburu dalam hubungan anda. Anda mungkin akan terlalu iri terhadap pasangan anda yang bercakap dengan orang lain padahal hanya sebagai kawan. So, ia merosakkan banyak perkara lah dalam hubungan anda. Okey? So, anda ni terlampau over sangat
tahu sayang pasangan. Semua orang sayang pasangan kan. So dekat sini membina kepercayaan. Semua orang sayang pasangan. So tapi sayang tu jangan sampai cemburu lah, sampai pasangan kita tu tak boleh nak berborak dengan orang lain, pasangan kita tu tak boleh berkawan dengan orang lain, pasangan kita tu tak boleh nak keluar dengan orang lain, nak keluar dengan kita je, nak ni dengan kita je, nak sentiasa dengan kita je, sampai kita rasa orang tu dah lama dah berkawan ke dengan kawan dia dengan perempuan ke apa, tapi kita tak boleh orang tu nak bercakap. So tak boleh lah kan, sebab pasangan kita ni macam contohnya nak baik dengan orang lain, nak ni dengan orang lain pun semua tak boleh. Sebabnya perasaan cemburu dalam diri kita tu melampau. So bila perasaan cemburu dalam diri kita tu dah melampau, kita akan rasa macam orang tu nak ambil pasangan kita. Sampai kita pun bermusuh dengan orang yang kita rasa nak ambil pasangan kita tu. Padahal orang tu tak nak pun dengan pasangan awak. Okay, orang tu tak nak pun dengan pasangan awak. So itu adalah bahaya sangat-sangat. So membina kepercayaan dalam diri. Percaya dengan diri, percaya dengan pasangan kita, percaya dengan ahli keluarga kita, percaya dengan orang-orang yang ada sekeliling kita. Memang kepercayaan tu kita tak boleh letak 100%, kita letak 50-50. Tapi ada batas lah. Kadang-kadang disebabkan cemburu tu menyusahkan hidup kita dengan orang lain. Menyusahkan orang yang awak cemburu tu pun satu masalah juga kan. Orang tu tak ada apa-apa pun, tak ada rasa apa-apa pun, tapi disebabkan awak punya cemburu, orang tu yang jadi macam aku malas lah dengan dia ni. Macam tu kan. Sebab ada orang jadi macam tu. Kalau macam Kak Lulu, orang tu cemburu dengan Kak Lulu, Kak Lulu cakap, kau dah kenapa? Kan macam tu. Okay, so yang seterusnya, untuk ni, cuba berada di sekitar orang yang positif je. Okey, berada di sekitar orang positif. Kerana cemburu ni, kecemburuan ni boleh menjadi lebih cemburu. Maksudnya jika anda sentiasa berada di sekeliling orang yang cemburu, anda lebih cenderung mengambil minda tu. So ini bermakna anda perlu menyingkirkan semua orang yang negatif tu. Okey, anda mahu mengelilingi diri anda dengan orang-orang yang positif dan orang yang membuat hidup anda lebih baik. Oleh itu, hentikan masa dan usaha untuk orang yang hanya membuat kecemburuan anda lebih teruk. Okay, kadang-kadang belajar bagaimana untuk tidak cemburu boleh mengganggu apabila anda menyedari bahawa orang lain itu adalah isu utama. Okay, so kalau nak rasa ni, cuba berada di sekitar orang-orang yang positif. Macam Kak Lulu tak suka sangat. Kak Lulu, kita hidup dia ni memang ada perasaan cemburu, tapi bagi Kak Lulu macam tak payahlah nak fikir sangat, tapi ada orang yang jenis cemburu terlebih. So kalau Kak Lulu berada di dalam situasi orang yang terlampau sangat cemburu ni, baik aku keluar daripada sesuatu kawasan tu, keluar daripada orang yang memang ada perasaan cemburu melampau ni, sebab besok kita tak tahu apa yang jadi, sebab cemburu ni adalah satu jenayah. Okay, so yang ke-9, dapatkan sokongan daripada rakan-rakan dan keluarga lah, di mana jika anda seorang yang cemburu, kawan dan keluarga anda tahu, dan lebih baik lagi mereka mahu membantu. Melangkah ke arah untuk mendapatkan bantuan adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan pendapat yang jujur mengenai perkara itulah. So mereka mungkin dapat melihat sesuatu yang anda tidak dapat lihat dalam diri anda. Okey, mereka mungkin menunjukkan hakikat bahawa anda hanya cemburu terhadap orang-orang tertentu. Ini adalah sesuatu yang tidak terlalu mengambil, tetapi mereka akan. So jangan takut duduk dan berbicara dengan mereka. Mereka mesti membantu. Okay. So kalau korang ada rasa cemburu dengan sekian, ada rasa ni sekian. So korang kena cakap ni. Mungkin orang yang terdekat dengan kita akan cakap, mana ada, dia tak ada pun kacau kau, dia tak ada pun menyusahkan hidup kau, dia tak ada pun. Engkau jangan suka fikir macam tu. So kita kena duduk, dapatkan sokongan rakan-rakan dan keluarga yang baik lah. Jangan kita duduk dengan orang yang batu api. Macam kita kata, contoh lah, kita kata okay, yang paling senang cemburu ni sebenarnya dengan pasangan lah. Macam kita rasa macam, weh, perempuan tu macam suka ke lelaki tu, macam suka je kat ni macam tu kan, suka kat pasangan aku. Okay, bila kita duduk dengan kawan kita yang positif, mesti cakap, dia tu dah kawan lama. Okay, dia tu dah kawan lama dah ni, dah takkan lah dia ada perasaan macam tu. So kita kena duduk dengan orang yang positif. Jangan kita duduk dengan orang yang tak positif juga. Mesti dia cakap, entahlah dia memang macam tu kot, dia memang ada perasaan kot dengan laki kau, dengan bini kau apa semua. Sebabnya dia memang dah kawan lama ni. Itu orang yang menyusahkan hidup kita. Kalau orang yang positif, mesti dia akan cakap, oh dia dah kawan lama dah, dia dah ni tu, mesti ni. Macam tu lah. Okay, so dapatkan sokongan daripada rakan dan keluarga.
Okey, yang seterusnya, yang ke-10, dapatkan bantuan profesional. Okey, dapatkan bantuan profesional. Jika rakan dan keluarga anda tidak mencukupi, pergi mencari bantuan profesional. Okey, tidak ada yang salah dengan mahu hidup anda lebih baik dan jika itu bermakna melihat seorang profesional. So, jadilah. Okey, kadang-kadang ada masalah yang lebih dalam bermain dengan cemburu dan anda mungkin tidak dapat memikirkannya sendiri. So, bercakap dengan seseorang yang boleh membantu anda melihat apa itu isu yang membuat pembelajaran bagaimana cara tidak mudah menjadi cemburu itu lebih mudah. Okey, so korang kena pergi cepat-cepat dapatkan bantuan profesional sebab cemburu ni bukan saja menyusahkan diri kita, tapi menyusahkan orang yang di sekeliling kita juga. So korang kena dapatkan bantuan profesional. So itu adalah 10 tadi cara-cara kita nak menghadapi, bagaimana kita nak tangani sifat cemburu kita. Sebab cemburu adalah satu perkara yang dahsyat yang boleh merosakkan hidup anda jika anda membiarkannya. Okey, ketahui bagaimana untuk tidak cemburu dan menyelamatkan hubungan anda, kerjaya anda dan kehidupan peribadi anda secara keseluruhan. Okey, janganlah ada rasa sifat cemburu tu, sebab sifat cemburu tu tak elok, tak macam menyusahkan kan. So korang kena dapatkan. Okey, mungkin hari ni kita dapat sedikit tips, dapat sikit cara-cara nak mengatasi. Okey, bukan untuk anda tapi untuk Kak Lulu juga. Sebabnya bila Kak Lulu bercerita dengan anda, Kak Lulu dapat tip-tip poin-poin dia dan korang pun dapat tip-tip dan poin-poin dia. Contoh macam kita dapat respon daripada Tinizam, dia kata cemburu membawa musibah, astaghfirullahalazim. Okey, mungkinlah ada di kalangan kita yang memang rasa cemburu tu memang membawa bahaya dan musibah. Sebab bila kita tak kawal cemburu kita tu, dia memang akan jadi musibah. So yang ke-10 tadi, so dapatkanlah bantuan profesional. Sekiranya korang tak boleh nak kawal emosi korang, tak boleh nak kawal perasaan cemburu korang tu. Sebab kadang-kadang orang ni dia ada rasa cemburu tu sebabnya kisah-kisah silam dia pernah lah terjadi sesuatu yang ni ke macam ni. So itu menyebabkan. Tapi cemburu ni sebenarnya normal, dan ada normal ada tak normal. Sebab semua dalam hidup kita ni, dalam hati kita ni ada sifat cemburu. Kita cemburu dengan keluarga kita cemburu dengan adik-beradik kita cemburu dengan ipaduai kita cemburu dengan rakan-rakan sekerja kita cemburu dengan rakan-rakan lain, kita cemburu dengan orang ni tu banyak. So cemburu ni sebenarnya ada banyak pecahan. Tapi hari ni kita nak menceritakan pasal musibah bila kita cemburu keterlaluan. Lepas tu kita dah kupaskan tadi bagaimana cara untuk kita tidak cemburu. Okey, di mana yang pertama, tentukan isu yang lebih mendalam. Yang kedua, kita bina kejayaan dan keyakinan kita. Yang ketiga, amalkan gembira untuk orang lain. Yang keempat, elakkan berada di sekeliling orang yang membuatkan anda berasa cemburu. Yang kelima, berhenti membandingkan diri anda dengan kehidupan orang lain. Yang keenam, belajar menghargai apa yang anda ada. Yang ketujuh, bina kepercayaan dalam diri anda. Yang ke-8, cuba berada di sekitar orang yang positif je. Okey, tinggalkan orang-orang yang negatif. Dan ke-9, dapatkan sokongan daripada rakan dan juga keluarga, sebab rakan baik kita dan keluarga kita je yang faham kita. Dan yang seterusnya, dapatkan bantuan profesional lah. Bila semua yang ke-9 Kak Lulu cakap tadi tu tak dapat nak anda tangani, so anda kenalah jumpa pakar kaunseling. Okey, dapatkan hikmat nasihat. Kerana cemburu ni adalah satu perkara yang dahsyat yang boleh merosakkan hidup anda jika anda membiarkannya. Ketahui bagaimana untuk tidak cemburu dan menyelamatkan hubungan anda, kerjaya anda dan kehidupan peribadi anda secara keseluruhan. Okey, so itu saja tips daripada Kak Lulu. Okey, Kak Lulu dapat sikit tips, korang dapat sikit tips, korang dapat cara macam mana atasi. Okey, so semoga semuanya bermanfaat. Jumpa lagi bersama Kak Lulu dan juga tim-tim yang lain dengan tips, kisah tauladan ataupun apa-apa yang kita sharekan bersama-sama, borak-borak kosong. So sampai di sini saja. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Boom! Jangan lupa singgah kat sini jendela, dapatkan pelbagai lansir dan jenis produk lain yang kita tawarkan di sini.